Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Okey, insya-Allah hari ini kita akan bicarakan dengan satu tajuk, iaitu kegunaan atur cara komputer. Okey, baik. Kalau kita tengok kandungan, dia ada pada unit 1, iaitu pengatur caraan. Kamu boleh buka muka surat yang pertama daripada tajuk ini, iaitu pengatur caraan. Okey, semua dah siap? Okey. Baik, kita mulakan dengan apa yang disebut dalam muka surat depan ni. Kita ada apa, tengok. Kita ada mesin basuh automatik. Seolah macam di satu pasaraya ataupun di satu kedai elektronik nak membeli barang-barang elektronik lah, khususnya mesin basuh. Okey, kita tengok dulu. Ini dia promotion dia lah. Bagaimana dia menerangkan mesin basuh automatik. Okey, automatik ya. Jadi yang pertama apa? Hanya perlu masukkan pakaian ke dalam mesin. Angkat pakaian masuk dalam mesin, kemudian hidupkan mesin. Yang ketiga, mesin akan mengira berat muatan. Lepas masuk tu akan tengok muatan tu lebih ke tidak. Kalau lebih, mungkin dia beri arahan akan supaya kurangkan lah. Yang keempat, mesin akan menentukan isi padu air yang diperlukan. Bila tak berat banyak mana, air pun akan masuk ikut sukatan tu ya. Kemudian yang kelima, mesin akan menentukan bilangan bilasan. Berapa kali nak basuh ya. Kemudian mesin akan menentukan tempoh putaran. Tempoh putaran berapa kali nak putar ya. Kemudian mesin akan menganggar masa untuk membuat basuhan. Kalau automatik ni kita tahu dah. Kita letak baju, kita tekan switch dia beritahu dah 2 jam akan siap. Macam tu. Kemudian yang ke-8, apabila basuhan selesai, pengera akan dibunyikan. Ting ting ting. Kita tahu kata baju tu dah siap basuh dan kita boleh sidai. Baik. Ini ditulis di papan kenyataan yang ada dalam kedai itulah. Ni cara promotion lah. Okey, baik, kita tengok apa yang disebut oleh penjual, jurujual ni ya. Okey. Apakah keistimewaan? Ni ada apa tu? Customer tanya, apakah keistimewaan mesin basuh ini? Di tangan dia tu adalah panduan kan? Okey, apa dia sebut? Mesin ini mempunyai komputer benam. Mesin automatik ni yang Ustaz cerita yang tadi tu, ya. Ada mesin benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang saja dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Tekan, kita tak payah tengok dah. Dia akan basuh sampai siap. Okey, jadi cuba tengok ni, Ustaz ada buat satu perbandingan, tengok. Tengok yang satu jari macam ni. Cantik kan? Satu jari. Maksudnya tekan saja, tak payah fikir. Tapi kamu mungkin tak merasai, Ustaz tak pastilah. Mungkin kamu pun dah yang mula satu kamu ada di rumah, tapi dulu masa Ustaz kecil-kecil dulu, ni yang lama punya, bukan automatik. Dia ada apa? Dia ada, kalau ada butang situ ada 4 butang. Butang basuh, butang nak buang air, kan? Kemudian butang nak bilas, maksudnya kita nak bagi air turun balik, ni masuk untuk basuh baju tu. Kemudian dia ada tempat basuh dah khas. Kemudian dia ada tempat bila dah basuh kita kena ubah tempat untuk dia pusing, berkering. Dia keringkan, dia bilaskan. Kemudian ni ada pipe air tu, tempat letakkan air. Baik. Jadi ini yang manual, maksudnya bukan automatik. Kita kena buat semua. Jadi sekarang ni teknologi automatik senang, tekan satu butang saja. Macam manakah komputer mesin basuh ni hanya satu jari saja tekan, terus dia siap buat. Mesti ada alat ataupun teknologi yang digunakan. Mari kita tengok. Komputer benam. Kita cuba kenal pasti apa dia komputer benam. Komputer benam bentuk dia macam ni. Rupanya dia macam satu chip controller, satu kecil saja. Dia masukkan dalam situ arahan-arahan. Itu juga Ustaz sebut awal pada kamu, itulah pengatur caraan. Yang kita akan belajar ni. Dimasukkan dalam chip yang kecil tu, ya. Dimasuk macam mana? Adalah melalui daripada komputer besar tu, dia setting. Dia macam letakkan di satu tempat khas, tempat dia tu. Di setting, masukkan maklumat tu ke dalam mikro ni. Microcontroller ataupun komputer benam. Okey. Cuma dia tak boleh, dia hanya satu arahan saja.
Dia tak boleh lah kita nak type kat dia, tak boleh lah kan, kita nak type kat mesin basuh tak boleh lah, sebab dia hanya khas untuk arahan untuk mesin basuh saja. Tapi dimasukkan melalui komputer, masuk dalam dia. Kemudian apa dimasuk? Pengesan berat, ya. Dia memberi arahan terhadap pengesan berat, kemudian penentu masa, isyarat bunyi, pengesan air, arahan bilasan. Arahan diberi kepada apa? Kepada alatan yang ada dalam mesin basuh tu. Mesin basuh tu ada pengesan. Bila nak kesan? Dia beri arahan melalui komputer benam ni. Faham tak? Okey, kita tengok. Komputer benam tu akan diletakkan di atas litar. Atas litar. Satu litar khas dia buat lah. Maksudnya bermula daripada controller tu atau mikrofon komputer benam tu akan beri arahan di atas litar tu. Kemudian daripada situ, litar tu semua dah ada komputer benam letakkan atas litar tu akan diletakkan ke dalam mesin basuh. Kemudian wayar-wayar disambungkanlah untuk memberi arahan kepada komponen-komponen yang ada untuk bertindak balas mengikut arahan yang diberikan. Boleh faham tak? Okey, bermula daripada ni komputer benam ni dimasukkan program dia, kemudian diletakkan di atas litar. Okey, litar ni dimasukkan ke dalam mesin basuh. Dan mesin basuh akan berfungsi seperti mana yang diarahkan oleh komputer benam tadi. Ya. Mari kita tengok muka surat seterusnya. Okey, 1.1 penggunaan atur cara komputer. Okey, mari kita tengok. Di sini dia kata, tahukah kamu bahawa sesetengah perkekasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai atur cara komputer. Macam saya kata tadi lah, atur cara tu diletakkan dalam komputer benam. Okey, kita tengok muka surat ni. Kemudian, mari kita terokai kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian yang muncul dalam mimpi Naresh. Naresh mimpi, tiba-tiba alat-alat tu bercakap. Itulah beritahu. Okey, kita tengok yang atas. Okey. Atur cara komputer, pendingin hawa kata apa? Tengok dia kata apa? Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetap, mengesan dan menyelaras suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Maksudnya atur cara komputer yang dimasukkan dalam komputer benam tu, ya, membantu mengesan arahan daripada remote control. Penting tak? Penting. Kalau tak remote control nak kena pindah tekan atas. Ya? Kita tengok. Ni ustaz dah buat sikit. Tengok apa yang dimasukkan ke dalam komputer benam. Atur cara yang dimasukkan ke dalam komputer benam, dan komputer benam ini dimasukkan dalam pendawar dingin, pendingin hawa, ya. Penghawa dingin pun boleh, pendingin hawa pun boleh. Okey. Menerima isyarat pengguna. Diterima arahan tu, ada komponen penerimaan dia. Kemudian menyelaraskan suhu, ya. Kalau sejuk sangat dia akan slow balik. Macam itulah. Ada, ya. Pengesan suhu. Kalau suhu panas sangat, dia akan meningkatkan kuasa pendingin hawa tu. Kemudian menutup secara automatik. Kalau dia mengesan tak ada orang dalam ni, ada sensor yang diletakkan di dalam penghawa dingin tu. Tetapi itu semua datang daripada komputer benam. Arahan dia, ya, akan ditutup secara automatik. Kemudian tempoh masa beroperasi. Kadang-kadang kita tak nak buka sampai siang, ya. Jadi kita automatik dalam pukul 3 pagi dia tutup automatik. Jadi semua tu arahan tu diberi kepada komputer benam letakkan dalam pendingin hawa ataupun penghawa dingin. Okey, baik. Seterusnya. Televisyen pintar kata apa pula? Bercakap. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan berbagai fungsi interaktif. Tengok apa dia? Televisyen pintar ni. Bisa tengok tak? Macam mana daripada handphone boleh masuk ke telefon pintar. Macam mana kita boleh berinteraktif dengan televisyen, guna game dan sebagainya. Semua itu juga diletakkan komputer benam yang telah dimasukkan pengatur caraan. Tengok, menerima isyarat infrared merah, hubungan internet, hubungan dengan aplikasi lain, berinteraktif dimasukkan dalam komputer benam tu. Kemudian komputer benam tu diletakkan ke dalam TV. Tengok. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang kedua pula bahagian bawah ni. Okey, atau cara jam pengira digital. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menunjukkan masa dan membunyikan pengira dengan pelbagai bunyi.
Tu dia ni jam. Jam digital. Ya. Dimasukkan penentu masa, ialah. Okey. Kemudian diletakkan isyarat bunyi ketika mana nak berbunyi, penentu tarikh, pengesan suhu, ya, isyarat suara dan macam-macam lagi lah. Ni Ustaz Bu hanya contoh-contoh sebahagian saja. Semua itu dimasukkan dalam komputer benam. Pengatur caraan tu dimasukkan ke dalam komputer benam. Ini pengatur caraan ni, ini Ustaz sebut tajuk-tajuk dia saja. Pengatur caraan tu dia ada lagi, detail-detail lagi, ya. Okey, nanti kita akan belajar pada masa yang akan datang lah. Sekarang kita nak tengok apakah kegunaan dia dulu. Kemudian komputer benam ni akan dimasukkan ke dalam jam digital ni. Okey, baik. Selanjutnya kita tengok pula pembersih vacuum robotik. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Tengok pembersih vacuum. Pengesan halangan. Kamu biasa tengok kan, kita tak tu dia akan berjalan sendiri. Dia berjalan, dia langgar, dah sampai di ni dia langgar, bukan langgar kuat, dia sentuh, dia patah balik. Itu semua arahan daripada komputer benam, daripada pengatur caraan yang kita masukkan dalam komputer benam dan kita letakkan ke dalam pembersih vacuum robotik ni. Ya. Penentu masa dia bila dia nak berhenti, bateri nak habis dia akan pergi tempat dia balik charge balik. Penunjuk arah, pengesan lantai. Kalau dia lalu ke lantai tu yang tak ada lantai, maksudnya lantai tu rendah sikit, dia akan berhenti, dia patah balik. Ya. Kemudian penentu kelajuan. Jauh mana? Kelajuan cepat mana yang kita nak selesaikan. Ya. Itu juga dimasukkan dalam komputer benam dan letakkan dalam komputer pembersih vacuum robotik. Ya. Okey, kita baik. Muka surat 3, muka 3 sambung lagi, tak habis lagi. Ini dalam mimpi Daris juga. Kita tengok peti sejuk. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Kadang-kadang kita buka peti ais kan, suhu dia hilang sikit, tutup, dia akan naik balik. Semua tu juga dimasukkan, pengatur caraan itu dimasukkan dalam komputer benam dan letakkan dalam peti ais. Di belakang bahagian peti ais. Kemudian penentu suhu, bunyi isyarat. Kadang-kadang kita buka pintu lama sikit, dia bunyi. Tin, 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 tin. Kemudian isyarat lampu. Kita buka, lampu menyala. Ya. Semua tu adalah arahan daripada pengatur caraan komputer yang diletakkan dalam komputer benam dan komputer benam diletakkan dalam peti ais. Bukan dalam dia, ya. Di tempat kawasan kuasa dia lah, kita letakkan situ. Semua itu arahan dari situ. Situlah pengatur caraan yang mengatur semua ini. Baik. Seterusnya, yang terakhir sekali kita tengok mesin masuk kita dah bincang tadi dah. Okey, kita tengok lagi yang terakhir. Ketuha gelombang mikro sama juga. Ya. Dia. Ya. Penentu suhu, pilihan suhu, mengesan haba, isyarat bunyi. Kalau nak masuk ayam, buat apa, nak masuk kuih, dia letakkan siap dah. Ya, kuih untuk apa, isyarat dia dan sebagainya. Ini juga menggunakan pengatur caraan komputer. Jadi Ustaz nak tanya, banyak kan? Dalam kehidupan kita sangat banyak alat-alatan yang menggunakan mikro, yang menggunakan pengatur caraan komputer yang letakkan dalam satu chips, iaitu komputer benam untuk melakukan tugasan dalam kehidupan kita. Apa lagi? Cuba kamu sedarkan selain daripada yang Ustaz sebut tadi, apa lagi yang ada di rumah kamu yang menggunakan alatan yang menggunakan pengatur caraan komputer? Cuba fikirkan. Okey, baik. Jadi kegunaan atur cara komputer berdasarkan gambar ikon disediakan, berikan kegunaan atur cara komputer bagi periuk nasi elektronik. Okey, kan? Apa pengatur caraan yang letakkan situ? Nasi masak sekian-sekian masa masak. Contoh gitu. Okey. Sup, macam mana nak buat sup? Kukus, macam mana buat kukus? Bila nak buat kukus, tekan suhu berapa? Macam itulah. Kemudian telefon bimbit, ya, pengatur caraan bila kita tekan saja ikon wifi, dia akan keluar, dia akan terus berhubung dengan rangkaian yang ada di sekitarnya. Rangkaian yang ada di sekitarnya dia akan kesan. Okey. Kemudian kalau kita tekan surat tu, dia akan keluarkan mesej yang kita terima. Tekan kalender, dia akan keluar kalender lah. Itu di antaranya. Baik. Dan yang terakhir sekali, tengok muka soalan yang keempat. Habis dah kita bincang tu. Okey, atur cara komputer ialah satu set arahan. Ingat, satu set arahan mengikut urutan, ya, yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Itu cara tu. Kita nak supaya komputer tu buat sesuatu untuk kita, ya. Dalam kaedah ni,
Setengah perkasan harian mempunyai komputer benam. Maksud satu set arahan dimasukkan dalam komputer benam untuk melakukan tugas sesuatu tugas. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kita masuk macam mana cara nak berfungsi dia. Okey, kegunaan atau cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan dia. Sebab itu kadang-kadang kita beli payung nasi yang ada komputer benam tu arahan dia sikit saja. Untuk buat lebih tu tak boleh. Jadi kita nak buat hak boleh tu, lebih tu kita kena beli yang baru. Mahal sikit lah. Bila ada tambahan tu, macam tu lah. Okey, jadi kamu faham ya? Atau cara komputer adalah satu set arahan. Ingat, satu set arahan mengikut urutan dia. Yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Nanti kita akan belajar bagaimana arahan komputer yang mengikut urutan tersebut. Okey. Baik, di sini kalau kamu tengok ya, tengah rakan kita ni tengah mengira menggunakan kalkulator. Apa dia kata? Dengan kalkulator digital. Naresh sedang mengira perbelanjaan wang sakunya dengan menggunakan kalkulator. Di sini dia semua menunjukkan perbelanjaan Naresh pada suatu minggu. Ni contohlah dia suruh kamu buat lah. Tapi tak apa, nanti kerja ni kita akan buat kemudian lah. Kemudian gunakan kalkulator, carikan Saki Bakira baki wang saku. Ya, menggunakan kalkulator. Bagaimanakah komputer benam dalam kalkulator digital membantu Naresh membuat pengiraan perbelanjaan tersebut? Macam manakah komputer benam yang dimasukkan atau cara tu membantu Naresh buat pengiraan? Tu kamu cuba fikirkan. Okey. Tengok. Dalam perkakasan digital atau cara komputer terletak dalam chip mikro pengawal komputer benam. Ya. Jadi perasan tak yang Ustaz kata tu? Chip pengawal tu, ya, komputer benam. Maksudnya chip pengawal tu yang diletakkan bersama tu semua dipanggil ya komputer benam yang ada dalam perkakasan elektrik kita. Jadi tibalah saatnya kita akan buat sedikit ujian pada kamu. Ready semua? Siapkan pensel dan kertas. Okey, jawapan kamu tulis atas kertas tu 1, A ke B ke, ya. Buatkan dalam buku latihan. Okey. Baik, yang pertama. Ready semua? Pernyataan yang manakah merujukkan kepada komputer benam? Komputer di mama sekolah ke komputer benam tu? B, komputer riba ke? C, komputer yang diletakkan dalam alatan elektronik. Okey, seterusnya. Apakah yang dimasukkan ke dalam komputer benam? Apakah yang dimasukkan dalam komputer benam? Komputer benam ingat tadi? Macam chips tu. Okey. A, atur cara komputer untuk sesuatu barang elektronik. Atau cara komputer untuk sesuatu barang elektronik. B, program permainan. C, atur cara majlis. Okey. Yang ketiga, apakah yang dimasukkan dengan atur cara komputer? Apa maksudnya? Satu set pengarahan komputer melakukan sesuatu. Okey, suatu tugasan lah. B, satu permainan atas talian. C, satu set komputer. Okay, yang keempat, kenderaan manakah yang tidak menggunakan pengatur caraan komputer? Kereta ke, basikal ke, motosikal? Yang tak ada langsung komputer benam dalam dia. Okay, baik. Jadi setakat itu saja daripada Ustaz untuk kamu. Okey, cuba jawab soalan ni dan hantar kepada Ustaz secara personal. Okey, mudah-mudahan kamu faham penerangan yang Ustaz bagi kepada kamu. Okey, setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.